Kita pada hari ini, seterusnya untuk topik pertama di studio seperti kita janjikan, kita akan bercakap berkenaan pelaksanaan perancangan dan juga pengoperasian MRT ataupun kereta api. Ada banyak lagi sebenarnya peranan yang dimainkan oleh APAD ini. Jadi kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut apakah korelasi APAD dengan pembukaan MRT pada 16 Mac ini iaitu hari Khamis. Saya perkenalkan terlebih dahulu seorang tetamu di studio kami bawakan iaitu Dato' Azlan Shah Al-Bakri selaku Ketua Pengarah Agensi Pengangkutan Awam Darat. Assalamualaikum, selamat pagi Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kami hari ini di studio untuk kita bercakap berkenaan dengan peranan APAD. Mungkin mukadimah dan juga pengenalan untuk ialah permulaan slot kita pada pagi ini, Dato'. Mungkin Dato' boleh berikan sedikit orang kata definisi ataupun pengenalan kepada penonton kita lah. Apa sebenarnya peranan APAD ini dalam konteks pengangkutan di Malaysia? Terima kasih Syuhaidah. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih lah dari pihak APAD. Saya Azlan Shah Al-Bakri selaku Ketua Pengarah Agensi Pengangkutan Awam Darat kepada Selamat Pagi Malaysia lah kerana menjemput saya pada pagi inilah untuk memberi sedikit talk lah berkenaan dengan peranan kami dan macam mana kami melihat dan meregularisasi dan mengawal selia dari segi perkhidmatan kereta api dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi peranan kami ini adalah agensi di bawah Kementerian Pengangkutan, di mana kami mengawal selia dari segi pengangkutan awam darat termasuk kereta api. Dan dari segi pengawasan kami juga melihat dan juga mengawal selia projek-projek berkaitan dengan kereta api. Kalau kita tengok dari segi kereta api, objektif kami adalah untuk memastikan selamat. So, dari segi pengoperasian, dari segi pengendalian kereta api dan sebagainya. Dan kuasa dan bidang kuasa kami termaktub di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. So, ia memang jelaslah mana-mana pembangunan kereta api hendaklah memohon daripada kami skim kereta api dan sebagainya lah sebelum sesuatu pembangunan ataupun projek kereta api dapat dimulakan, Syuhaidah. Okey. Dalam konteks pembukaan ataupun pelaksanaan MRT2, di mana letaknya agensi peranan APAD secara khusus? Baik. Apa yang kami lakukan ataupun peranan kami adalah beberapa lah. Kalau dari segi MRT2, yang pertama, ia bermula pada 2015. Pada ketika itu ia di bawah SPAD, di mana kelulusan skim kereta api telah diberikan kepada MRTC ataupun MRT Corp. Jadi bermulanya di situ dan bermulanya projek-projek dari segi pembangunan, dari segi pembinaan terowong, dari segi pembinaan stesen, depo dan sebagainya. So peranan kami adalah di mana kami akan memberi ulasan, mengkaji dan menganalisa permohonan tersebut sebelum ia diangkat kepada Menteri Pengangkutan untuk kelulusan dan syur. Itu peranan kami yang pertama. Yang kedua, selain daripada itu, kami juga mengeluarkan lesen kepada operator-operator kereta api. Sebalik daripada lesen, kami juga mengawal selia dari segi memastikan projek-projek kereta api ketersediaan dan siap sepenuhnya sebagaimana yang dirancang. Di sebalik itu, kami memastikan kereta api yang sedia ada buat masa ini adalah selamat, efisien dan kondusif. So basically apa yang kami lakukan juga, kami juga melihat dari segi memastikan apa saja perancangan, apa saja pembangunan dan apa saja pembukaan kereta api ataupun stok kereta api perlu mendapat kelulusan daripada kami. Itu memang bidang kuasa kami lah. So yang paling penting adalah kami hendak memastikan keselamatan terjamin. Okey. Maksudnya peranan APAD ini kebanyakannya merangkumi pre-construction, maksudnya sebelum pre dan post. Kalau kita tengok pre yang saya sebutkan tadi, kalau kita tengok post pula, kita akan mengawal selia dari segi tahap perkhidmatan. Kalau dari segi post juga kita akan melihat dari segi PCA ataupun pemeriksaan cermat akhir. So kalau kita lihat dari pemeriksaan cermat akhir, yang paling penting kita melihat dari ketersediaan projek-projek tersebut siap dalam waktu yang ditetapkan, dari segi piawai yang ditetapkan dan standard yang ditetapkan. Kita juga melihat juga kalau berkenaan dengan PCA, kita juga melihatkan bahawa kefungsian sistem-sistem komponen kereta api berjalan dengan lancar mengikut standard dan piawaian yang telah ditetapkan.
Jadi tim kami akan berada di lapangan dalam membuat semakan dan juga membuat testing kepada sistem-sistem tersebut dalam memastikan ia dapat beroperasi pada tahap yang ditetapkan. Itu yang paling penting. Buat masa yang sama juga, keselamatan pengoperasian dan pengendalian train tersebut adalah amat kami titik beratkan. Itu memang di bawah bidang kuasa kami. Sebelum apa-apa pembangunan ataupun sebelum apa-apa pengoperasian kereta api dari segi baru dan sebagainya, termasuk pembukaan, termasuk pengendalian kereta api stok yang baru, ia memerlukan kelulusan daripada kami. Sebagai contohnya Syuhada, projek MRT 2 ni bermula pada tahun 2015. Dan pada 2015 hingga sekarang, tim kami setiap 3 bulan secara berkala akan turun ke lapangan dan memastikan dari segi piawaian, spek dan sebagainya mencapai ataupun menepatilah kriterianya. So basically for the last 2015 sampai sekarang, tim tu akan ke padang, menurun padang dan lapangan. Ia termasuk masuk dalam terowong dan sebagainya. Kalau Datuk boleh kongsikan dengan Major berkenaan dengan pemeriksaan cermat tadi, apakah bentuk-bentuk pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh pegawai-pegawai petugas APAD ini? Baik. So basically di agensi kami kita ada jurutera-jurutera lah yang berkelayakan. So apa yang mereka akan buat kalau pemeriksaan cermat, mereka akan lihat yang paling penting keselamatan, pengoperasian dan pengendalian train tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat ketersediaan dari segi projek tersebut siap dengan sempurna. Itu memang kriteria kami. Dan kami juga melihat dari segi kebolehfungsian, peralatan dan sistem pada tahap yang optimum. Dan yang terakhir, kita akan mengintegrasikan dan kesaling hubungan pengangkutan serta kelangsungan penyelenggaraan. Itulah isu-isu yang kita akan lihat. Ya. Dan bahagian perancangan rel akan memastikan bahawa setiap komponen dan subkomponen akan disemak dan dites sebagaimana yang kita dapat tengok sekarang ini. Itulah saya punya tim di situ dan mereka akan buat penyemakan, pertauliahan dan juga akan melihat sama ada fungsinya berfungsi secara optimum lah. Dan sekiranya kita mendapati ia tidak berfungsi, namun kelulusan tidak akan diberi. Dan mereka terpaksa membuat perbaikan sebelum proses tersebut bermula kembali. So itulah proses yang kami buat dari segi PCA lah ataupun penyemakan cermat terakhir lah. Dan dalam masa sama APAD juga perlu bekerjasama dengan pelbagai pihak lagi, bukan saja dengan pihak prasarana saja untuk mencairkan pengoperasian MRT ini. Jadi pasti akan ada cabaran barangkali dari sudut komunikasi ataupun cabaran-cabaran lain yang orang ramai perlu tahu yang perlu dilalui oleh pihak APAD untuk memastikan agar keselamatan pengoperasian dan juga pengendalian dalam konteks MRT lah kita bincang pada pagi ini berjalan dengan lancar. Kami bekerjasamalah dengan ERAT lah bersama prasarana selaku operator pengendalian train dan juga kami juga bekerjasama dengan ERAT bersama pemilik projek MRT Corp. Ia dalam memastikan piawaian dan memastikan standard yang telah ditetapkan tercapai. Sebab sesuatu pengoperasian train tersebut atau pembukaan train tersebut dapat diluluskan, ia perlu melepasi beberapa standard dan piawaian yang pihak kami tetapkan. So basically dari segi kerjasama tak ada isu. We work closely lah together. Kan? Okey, dalam hierarki ni ialah kita bukan nak highlightkan benda yang tak bagus kan, tapi bila kita bercakap berkenaan pengangkutan awam ni, mishap tu akan ada. Ialah apa-apa kadang-kadang hari-hari barangkali ada sebarang perkara tidak diingini berlaku kan. Jadi di mana orang ramai boleh rujuk ataupun barangkali memberikan aduan untuk orang kata mengadulah. Ialah kadang-kadang barangkali ada jurutera terlepas pandang kan, kawasan-kawasan yang mungkin akan menyebabkan ketidakselesaan kepada pengguna perkhidmatan awam. Jadi di mana salurannya? Ya, betul. Adakah prasarana, adakah APAD, pihak kementerian? Ya, betul. Di peringkat kami adalah agensi di bawah Kementerian Pengangkutan. Jadi di bawah Kementerian Pengangkutan lah, di situlah mereka mempunyai aduan
So mana-mana isu berkenaan dengan tahap perkhidmatan aduan boleh disalurkan kepada aduan@mot lah gov.my lah, dan di situlah ia akan disalurkan kepada kami. Itu yang pertama. Buat masa yang sama juga prasarana mempunyai dia punya sistem ataupun aduan, dan kami juga masih menerima juga aduan. So basically kalau nak lihat dari segi agensi ataupun kementerian, ia akan di peringkat kementerian MOT tapi ataupun Kementerian Pengangkutan, tapi di agensi dan juga di pihak operator kita masih ada juga kita punya saluran-saluran yang mereka boleh membuat aduan lah. So kami masih menerima email, kami masih menerima Twitter, di social media dan juga panggilan berkenaan tahap perkhidmatan. Bolehlah maksudnya disalurkan ke APD. Boleh. Prasarana boleh. Asalkan aduannya tibalah ya. Ya, saya. Dan laksanakanlah aduannya supaya ianya boleh didengari dan datanya boleh dikumpul oleh pihak-pihak yang berkenaan supaya mereka boleh melakukan tindakan yang sewajarnya. Adakah pengkhususan sewaktu pelaksanaan dan juga pengoperasian dalam sudut keselamatan ini sedikit berbeza untuk PIPD. Ialah contoh kalanya sebelum MRT siap mungkin saya bagi contoh railnya yang diberikan keutamaan dari sudut keselamatan, tapi bila pengoperasian mungkin fokus dari sektor keselamatan itu mungkin sudah berubah sikit, barangkali coachnya ke ataupun ialah benda lain yang berkaitan dengan MRT ini. Dia macam ni, berkenaan dengan setelah pengoperasian kami masih membuat pengawasalian dan kami masih memantau dari segi tahap perkhidmatan ataupun service level requirement lah. Jadi dari segi pemantauan on tahap perkhidmatan tersebut, kita ada pula tim penguasaan rail kita yang akan turun padang dan memastikan isu-isu keselamatan, isu-isu standard dan isu-isu ketersediaan dari segi dari segi comfortability of the passengers dan sebagainya terjamin dan sebagainya. So memang kita ada tim kita tersendiri. Sebelumnya ada perancangan rail dan selepas pengoperasian kita ada penguasaan rail yang melakukan aktiviti penguasaan lah, dari segi memastikan tahap perkhidmatan pada tahap yang dijanjikan dan juga memastikan juga keselamatan terjamin. Apa kelebihannya MRT 2 ini? Kalau Datuk boleh kongsikan. Sebab kita nak ajak ramai-ramai naik kan, gunakan pengangkutan MRT selepas ini. MRT 2 ada banyak kelebihan. Yang pertama, kalau kita tengok secara infografiknya, dia merangkumi 57 km dari segi jarak. Dan kalau kita lihat pula dari segi underground dia encompasses dalam 13 km. So basically dia mempunyai 36 stesen dengan 9 stesen underground. Ya. Dan kalau kita lihat pula dari segi yang menariknya, keunikannya adalah kita boring machine ataupun TBM yang membuat terowong tersebut. Dia macam ni Syuhada. Yang interestingnya di Kuala Lumpur ni kita mempunyai geologi yang berbeza. Yang saya sebutkan geologi, kita ada 7 lapisan geologi yang mana ia terdiri daripada quartza, daripada granite, daripada batu kapur dan sebagainya. Di Kuala Lumpur itself pernah dalam proses membina terowong tersebut kita telah menjumpa cavity. So cavity ni sebenarnya dia adalah lopongan-lopongan di bawah dasar permukaan tanah di mana ia diisi oleh air. So kalau TBM tu melalui tersebut, ia mempunyai risiko mendapan. Jadi yang menariknya Syuhaidah, kami bukan saja memastikan bahawa aset-aset negara dalam pembinaan terowong terjamin dari segi keselamatan, kami juga perlu memastikan pembangunan pada waktu hadapan juga terjamin selamat. Itu 2 isu yang kita tengok. Sebagai contoh, untuk MRT 2 ni, ia melepasi kawasan-kawasan sensitif. Sebagai contoh yang saya kata sensitifnya, ia melepasi kawasan Smart Tunnel, ia melepasi kawasan monorail, ia melepasi kawasan LRT Ampang, dan ia juga melepasi kawasan-kawasan yang highway bertingkat. So basically bila isu sedemikian, kita kena memastikan bahawa terowong tu dibina dengan kukuh so that aset-aset negara ini tak tak ada mendapan dan sebagainya lah. Itu yang paling penting. So buat masa yang sama kita ada tim kita yang turun 3 bulan sekali berkala pada construction bermula pada 2015 hingga terkini untuk memastikan pembinaan tersebut
terjamin selamat. Dan saya sebutkan tadi juga, pembangunan hadapan pun, masa hadapan kita tahu apa pembangunan pun, kita kena pastikan ia boleh dilakukan dengan selamat. So, itu isu keunikannya. Satu lagi keunikan about MRT ni, kita mempunyai stesen yang akan membawa penumpang terus ke hospital HKL. So basically we have about 107 feeder bus akan disediakan. Kita ada about 400 meter of travelator that goes right to HKL, membawa penumpang kepada HKL. Dan buat masa yang sama juga kita mempunyai stesen underground dan juga above ground lah. So yang menarik itu. Ya, memang menarik ya. InsyaAllah Malaysia akan lebih maju selepas ini apabila pengoperasian MRT2 ini bermula pada 16 Mac, iaitu hari Khamis ini. Terima kasih kepada Datuk Azlan Shah Al-Bakri sama kita hari ini untuk berkongsi berkaitan dengan peranan APAD dalam pembinaan MRT dan juga pengoperasiannya nanti. Seterusnya hari ini kami nak bawa anda ke